Soalan percubaan matematik kita 1 SPM untuk MRSM tahun 2022. Jom kita buat. Gunakan hasil darab bagi dua angka ini, dua nombor ini. So, dua nombor ini bila you darab, you akan dapat 0.0796. Okay, kemudian you nak round off kepada dua angka bererti. Angka bererti yang kedua kat sini ialah 9. You bulat nombor kanan dia yang lebih daripada 5. So, kena tambah 1 dekat 9. So, bila you selesaikan, you akan dapat 0.080. Stop dekat kosong yang pertama. Jawapan dia D. Permudahkan. Yang ni kita ada H kuasa 2, K kuasa 2 dalam kurungan kuasa 1/2. So 2 darab 1/2 akan dapat 1. H kuasa 1, K kuasa 1 darab H kuasa negatif 4, K kuasa 3. Kemudian kembangkan yang bawah ni, kita akan dapat 9, H kuasa 2, K kuasa 4. Kemudian untuk darab, kita akan tambah dia punya kuasa, dan untuk bahagi kita akan tolak dia punya kuasa. Diselesaikan. Kalau you perlu, you pause kat sini pun boleh. You tengok macam mana kita selesaikan. You akan dapat 1/9 H kuasa 5. A jawapan dia. Okay. Kemudian untuk nombor 3, ni soalan set. Yang manakah ialah unsur bagi E union G prime. So E union G yang ni, yang semua yang kuning. Union maksudnya dia bercantum lah, bergabung. Tapi sebenarnya dia tak nak pun G. So bila tak nak G, you tengok yang kita tak nak ialah yang hijau ni. So sebab tak nak G, kita nak termasuk dengan F jugalah. Jadi jawapan dia apa? C sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Nombor 4, cari nilai-nilai X bagi persamaan berikut. Yang ni kita tahu, kita boleh gantilah 5 kuasa 4 kuasa 1/4 X kuasa 2 bahagi 1/5 kuasa negatif 5X sama dengan 5 kuasa 6. You selesaikan potong-potong, you akan dapat X kuasa 2 sahaja. Bahagi, you naik kuasa dia akan dapat 5 kuasa 5X sama dengan 5 kuasa 6. Selesaikan, jadi kita keluarkan X dan kuasa dia sahaja. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 5X tolak 6. Okay. So, selesaikan guna kalkulator. X sama dengan 6, X sama dengan negatif 1. Nombor 5, nama poligon. Nama poligon ni, you kira lah ada berapa sisi. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sisi. N sama dengan 10. Jadi, jawapan dia decagon lah. Kalau hexagon 6 sisi, octagon 8, nonagon 9. Jawapan ni D. Okay. Kemudian untuk nombor 6, kita tahu dalam satu beg ni ada 25 biji guli biru dan kuning. Jadi 25 sama dengan B tambah K, dan kuning lebih sebanyak 7 daripada biru. So K sama dengan 7 tambah B. Kemudian kita samakan, bagi K ada kat dua-dua belah sebelah kiri. Untuk senang kita nak buat pemansuhan. K tolak K dapat kosong. Dan semua kita selesaikan dapat B sama dengan 9. Kemudian kita boleh cari balik nilai K. So 7 tambah 9 sepatutnya dapat 16 lah kat sini. Bukan 25, salah. Jadi dia nak kebarangkalian biru. So PB sama dengan yang biru 9 bahagi dengan jumlah semua 25. B jawapan dia. Okay. Nombor 7, ini adalah hubungan antara dua set. Apakah jenis ini? Apakah jenis hubungan ini? Ini adalah 1 kepada banyak lah. Tengok 2 dia pergi kat 2 tempat, 6 dengan 7. So 1 kepada banyak. Okay. Yang ni adalah pertukaran base, asas. So kalau nak tukar asas, pertama kali kita kena tahu dia punya posisi. So start daripada kanan sekali ialah 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk nombor 6, nak tukar 6 darab 9 kuasa 2 lah. Itu dia punya jawapan. M sama dengan 2. Kemudian yang nombor 9, kita kembangkan. Dia bagi P kuasa 3 tolak 5 PX tolak 4Q lah bila kita kembangkan. Kemudian nak bagi dapat dengan apa yang soalan bagi, kita susun semula. So bila dapat macam ni, kita dapatlah 6 tolak negatif 15. Jadi you akan dapat 6 tambah 15 sama dengan 21. Nombor 10, Sarimah menyimpan sebanyak 9,200. Kadar faedah iaitu R sama dengan 4%. 3 tahun dia ambil masa. Okay. So dia tanya berapa jumlah simpanan.
So kita boleh guna I sama dengan PRT. Bila you masukkan semua nilai yang kita dah jumpa, kita akan dapat I ataupun interest dia, faedahnya sama dengan RM1,104. Dan dia nak jumlah simpanan. So kena tambah balik berapa yang dia simpan tadi. Tambah semula dengan 9,200. Kita akan dapat jumlah simpanannya pada akhir tahun ketiga ialah RM10,304. Okay. Nombor 11. Diberi bahawa tersebut, okay, ungkapkan Q. So ungkapkan Q, kita boleh buat pindahkan dulu 3, positif 3 ke kiri akan jadi negatif. Kemudian kita juga boleh pindahkan daripada hasil pecahan ni yang bawahnya ke atas, so jadi darab. Okay, so bila dah sampai sini kita boleh kembangkan dan kita akan dapat PR kuasa 2 tambah 5P tolak 3R kuasa 2 tolak 15. Dan pindahkan negatif 7 daripada kanan ke kiri akan jadi positif 7 sama dengan sek Q. Okay. Kemudian kita ada yang sama, R kuasa 2. So kita kumpul letak sebelah-sebelah, senang sikit nak nampak. Kemudian kita juga boleh selesaikan yang negatif 15 tambah 7 sama dengan negatif 8. And then you masukkan jugalah tambah 5P tu sama dengan sek Q. Okay. Kemudian kita ada sama R kuasa 2 kat sini. Maknanya kita boleh faktorkan R kuasa 2, kita akan dapat P tolak 3 tambah 5P tolak 8 sama dengan Q. Pindahkan sek Q ke kiri akan jadi kuasa 2. So sama dengan jawapan nombor D. Nombor 12, yang manakah merupakan persamaan linear. Persamaan linear mesti kuasa 1 sahaja. Okay, so A ni kuasa 2 jadi kuadratik, bukan. Yang B kuasa 1/2, bukan. Yang ni kuasa negatif 1 kalau buat naik atas, so bukan. So jawapan dia D. Nombor 13, histogram. Okay, so apa dia minta? Dia minta kita cari min. Min ni apa? Masa mulanya purata lah. Dia punya formula ialah hasil tambah fx. Ini f darab x bahagi dengan jumlah semua frekuensi. So f ni frekuensi, x ni adalah midpoint ataupun titik tengah. Macam mana nak cari? Kita ambil perbezaan hasil tambah 22 bahagi 2. Macam ni 6.5 tambah 8.5 bahagi 2, kita akan dapat 7.5. Sama juga dengan frekuensi yang seterusnya. 8.5 tambah 10.5, you sepatutnya akan dapat bahagi 2, dapat 9.5. Kemudian perbezaan antara yang pertama dengan kedua ialah tambah 2. Jadi sama jugalah, you tambah 2, tambah 2, tambah 2, last kali dapat 15.5. Kemudian kita kira daripada graf dia punya frekuensi, yang ni 20, 30, 40, 20, 50. Okay, sekarang kita boleh darabkan frekuensi dengan midpoint, kemudian tambah semua hasil darab. Okay, buatlah 20 darab 7.5 tambah sekian sampailah last sekali 50 darab 15.5 bahagi dengan semua frekuensi. Jumlahnya ialah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 20 tambah 50. So you akan dapat, boleh tekan kalkulator, tekan dengan berhati-hati, 1940 bahagi dengan 160. Jadi min ialah 12.125B. Okay. Nombor 15, JKL tangent kepada bulatan ini pada titik K. Cari nilai X. So kalau soalan macam ni, satu ciri yang you perlu tahu pasal bulatan dalam tangent ialah apabila you ada segitiga dalam bulatan dan ada tangent pada bulatan tersebut, sudut luar ni kat sini akan sama dengan sudut dalam. So sebelah kiri ni pun sama. Sudut luar kiri ni akan sama dengan sudut dalam belah kanan. Okay, so kalau you tengok soalan ni, pattern dia sama. Segitiga pun ada dalam bulatan dan ada tangent juga. Okay, so dalam kes ni, kita boleh cari sudut N lah. Sudut N sama dengan sudut K. Sudut luar sama dengan sudut dalam, 58 darjah. Kemudian, bila tangent maksudnya jumlah garis lurus tu adalah 90 darjah. Jadi kita boleh cari sudut segitiga dalam tu 32 darjah. So sama kaki. Kalau K 32, M pun mesti 32. Kita boleh selesaikan sama ada guna ciri yang ni. Yang ni adalah anak panah ni. Kalau ada anak panah ni dalam bulatan, yang kat atas ni A, yang kat bawah ni 2A. So yang kat bawah ni sama jugalah O. You kena darab 58 dengan 2. So dapat 116.
You cari bulatan punya sudut 360 tolak 116 sama dengan 244. Kemudian kita boleh selesaikan X. Jumlah sudut dalam untuk poligon yang 4 sisi ialah 360 tolak 58 tolak 244 bahagi 2. X akan sama dengan 29 darjah. Okay, C. Nombor 15, Encik Waiz beli 4 unit telefon pintar J, 3 unit K. Okay, so you boleh letak siap-siap lah harga dia, darab dengan harga. Kemudian diskaun sebanyak 1 per 4P tambah 3Q per 100. Dan harga K lebih murah. Okay, so maknanya harga J lagi mahal lah. So apa you buat? Mula-mula sekali kita tahu diskaun dia adalah sebanyak 1 per 4P tambah 3Q per 100. Okay, so you tulis balik 1 per 4P tambah 3Q bahagi 100. So bila ada bahagi daripada pecahan, kita terbalikkan. Tukar jadi darab dan terbalikkan. Kita akan dapat diskaunnya untuk kedua-dua telefon ni ialah 1 per 100 darab 4P tambah Q. Jadi untuk J, sebab kita beli 4, so 4 darab dengan diskaun yang sebelah kiri ni, kita akan dapat jumlah diskaun yang J dapat ialah 4 per 100 darab 4P tambah 3Q. Kemudian kita darab dengan harga telefon ni ialah 4P per Q. Jadi diskaun yang Cik Waiz dapat bila beli 4 telefon J ialah 16P per 100Q darab 4P tambah 3Q. Okay, itu untuk telefon J. Ulang untuk telefon K pun sama juga step dia. So diskaun yang sebelah kiri ni darab dengan 3 telefon. Kemudian harga dia 3Q per P. So diskaun yang Cik Waiz dapat beli telefon K ialah 9Q per 100P tambah 100P darab 4P tambah 3Q. So yang highlight ni sekejap tukar warna lah. Highlight ni warna purple ni ialah diskaun untuk kedua-dua telefon. Soalan tanya apa? Soalan tanya apakah jumlah perbezaan diskaun. Okay, so kita tahu J lagi banyak daripada K. So J tolak K lah. Banyak tolak sikit. Kita ada yang pertama, purple yang pertama tolak purple yang kedua. So kita ada operasi tolak pecahan. Kalau tolak pecahan, mesti pastikan dia punya penyebut ataupun pembawah sama, baru kita boleh tolak. So macam mana nak buat? Yang kiri you boleh tambah, you boleh darab dengan Q. Bukan Q. Yang kiri you boleh darab dengan P lah. So bila bawah darab P, atas pun kena darab P. Yang kanan pun darab Q, bawah darab Q, atas darab Q. So kita boleh selesaikan. Yang bawah kita dapat 100 PQ darab 4P tambah 3Q. Yang atas saya dapat 16P kuasa 2 tolak 9Q kuasa 2K. So far, macam mana nak faktorkan yang ni? You ingat tak A kuasa 2 tolak B kuasa 2? Bila faktorkan akan dapat A tolak B, A tambah B. So macam tu juga you boleh gunakan untuk faktorkan. So you akan dapat 4P tolak 3Q, 4P tambah 3Q per 100PQ, 4P tambah 3Q. Sama, potong. So inilah jawapannya, 4P tolak 3Q per 100PQ. B jawapannya. Okey, 16. Dua bulatan serupa. PQ sama dengan RS sama dengan 16. Okey, so PQ, RS 16. Kemudian PQ dibahagi dengan titik tengah. So PQ sama dengan RS 16. Jadi PM bahagi 2 lah. So dapat PM sama dengan MQ iaitu 8 cm. Soalan pun bagi MT sama dengan 6 cm. Cari panjang MN. So sini panjang MN. Kita ada panjang MT, kita pun boleh tahu panjang UN. Panjang UN pun samalah 6. Jadi sekarang nak cari panjang MN, cuma perlu cari panjang TU sahaja. Kita tahu TU ialah jari untuk bulatan ini. Boleh cari sebab kita ada PM, kita ada MT. Segitiga kan? So boleh cari PT lah guna Pythagoras theorem. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Cari dia punya punca kuasa 2 dapat 10. So TU sama dengan 10. MN sama dengan MT tambah TU tambah UN. 6 tambah 10 tambah 6. 22 cm. Okay. Next. 17. Dua buah trapezium kongruen ataupun yang serupa. MN sama dengan 8 cm.
apakah luas kawasan berlorek. Okey, sebelum tu kita cari sisi yang serupa dulu. PS sama dengan JM lah, 10 cm. Dan KJ sama dengan PQ, 7 cm. LM, 16 cm, sama dengan SR. Luas kawasan berlorek ialah luas trapezium tolak dengan luas segitiga. So, luas trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi. 16 tambah 7 darab 10 dia punya tinggi. Kemudian tolak dengan luas segitiga lah. 1/2 darab panjang darab lebar. Panjang kita tahu 8 cm, lebar NJ boleh cari walaupun tak tahu. Okay, ni segitiga, you guna Pythagoras theorem macam biasalah. Kita ambil 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa 2, you akan dapat NJ sama dengan 6 cm. So, masuk balik dalam NJ ni sama dengan 6, selesaikan luas trapezium, bila hitungkan kalkulator semua, you akan dapat 115. Luas segitiga 24. So 115 tolak 24, 91 cm kuasa 2. Itulah luas kawasan berlorek. Nombor 18, 2 buah kubus berlainan saiz. 64 buah kubus S kita perlukan untuk isi penuh kubus T. Maknanya 64 S sama dengan 1 T. Apa benda yang sama ni? Volume dia lah. Jadi volume T sama dengan 64 VS. Volume VS kita boleh cari sebab kita dah ada sisi sama dengan 3 kuasa sisi sama dengan 3 cm. So volume 3 darab 3 darab 3 sama dengan 27 cm kuasa cube. So VT sama dengan 64 kali 27 iaitu 1778 cm cube. Ini adalah volume kubus T. Daripada sini kita boleh cari pula panjang sisi kubus T. Macam mana? Kita cari je punca kuasa 3 lah untuk volume dia, daripada volume dia. Jadi X sama dengan 12 cm. Kemudian soalan minta jumlah luas permukaan. So kubus ada 6 permukaan. Luas ialah panjang darab lebar. So luas X kuasa 2, 6 permukaan darab dengan 6, panjang 12 cm. 6x kuasa 2 sama dengan 864 bila you tekan kalkulator. So inilah luas permukaan kubus T. Okey, yang ni diberi bahawa titik Q koordinat 4H. Titik Q ialah image bagi P. So P adalah objek lah. Koordinat G -1. Pantulan pada garis Y sama dengan 2. You buat koordinat, you buat graph, and then kita plot kat mana Y sama dengan 2. So garis Y sama dengan 2 kat sini lah, yang warna kuning. Kemudian di bawah pantulan kan, so maknanya reflection, macam cermin lah. So titik Q kita tahu sepanjang paksi X sama dengan 4. Yang tu je kita tahu. Jadi kalau pantulan, maknanya dia punya image dan objek pun sama baris lah. So kalau Q punya koordinat X ialah 4, P punya koordinat X pun mesti 4. Jadi G sama dengan 4. So antara A dengan B sahaja. Bila pantulan, jarak mesti sama lah. So -1 tolak 2 dapat 3 unit. 3 tambah 2 daripada garis pantulan ialah 5. Okay, ini adalah diberi kebarangkalian X 0.25, Y ialah 0.35. Bila you ada union, kita tambah. Kalau intercept baru darab. So, tambah sajalah 0.25 tambah 0.35. Itulah kita dapat 0.60. Dia punya kebarangkalian. 21. Bentangan sebuah kubus. So, kita ada jumlah luas bentangan ialah 384. So, ini tadi kita dah buat kat soalan tadi kan. 6x kuasa 2 sama dengan 384. Kita boleh cari sisi dia sama dengan 8 cm. Dia nak isi padu. So, isi padu mesti kuasa 3. 8 kuasa 3 sama dengan 512. Unit centimeter kuasa 3. Soalan nak dalam meter kuasa 3. Tukar unit. So, kita nak hapuskan cm kuasa 3. 1 meter sama dengan 100 cm. Tapi ni kuasa 3. So, atas bawah mesti kuasa 3. Jadi, kita ada potong-potong centimeter cube. Kita tinggal m cube.
512 darab 1 kuasa 3 sama dengan 1 lah, bahagi dengan 100 kuasa 3. So kita akan dapat 0.000512. Seantara A dengan B sahaja yang ada 5.12. Yang mana satu? You ubah titik. Yang sama ialah B. 22. Ini ada dua buah segitiga. JM diberi sama dengan 4 cm. Okey. Dan KL sama dengan 8 cm. Kemudian 2LM sama dengan 5 JM. Jadi you bawa 5 daripada kanan turun kiri, LM turun kanan bawah, kita dapat 2/5 sama dengan JM per LM. Kemudian kita tahu panjang JM ialah 4 dan panjang LM tak tahu, tapi kita ada nisbah sama dengan 2/5. Kita boleh cari LM sama dengan 4 bahagi 2/5. Jadi LM sama dengan 10 cm. Okay, sini LM. Soalan nak you cari cos X tambah tan Y. Macam mana nak cari? Sudut X kita ada dekat sini sebelah kiri, tapi segitiga sudut tegak ada dekat sebelah kanan. Boleh guna Sohcahtois. Okay. So bila ada sudut sebelah kiri, kita cari sebelah kanan, kita panggil dia cari sudut rujukan. Kalau cos ialah adjacent over hypotenuse. Adjacent kat sini apa? You ambil anak panah, tengok yang berdepan dengan dia adalah opposite, yang sebelah dia adjacent, yang hypotenuse yang paling panjang lah. Tapi kita tak tahu panjang KM untuk adjacent. Boleh cari guna Pythagoras, jangan risau. You akan dapat 6 cm. Jadi cos X sama dengan 6/10, kecilkan dapat 3/5 dan perlu tambah negatif sebab ini adalah sudut rujukan. Kemudian untuk tan Y guna TOA. Okay, so opposite dia ialah 6, adjacent 8. Tambah 2, negatif 3/5, tambah 3/4, you akan dapat 3/20. C jawapan dia. Sebuah bulatan berpusat O dibahagi kepada 8 sektor yang sama. X ialah locus, bergerak sama jarak F dan J. So F dan J, kita nampak yang membahagikan antara dua ialah HL sahajalah. Sebab kat mana pun kalau you pusing mesti akan sama jarak. Okay, locus tu ialah A. Okay, graf jarak masa, hitung purata laju. So kita tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. So macam mana nak cari jarak kita boleh kira lah nanti. Tapi sekarang macam mana nak cari masa dulu. You boleh buat graf macam ni, jam, minit. So ambil masa akhir tolak masa mula. So yang ni 9.35 ke 9.20, 15 minit. Yang ni akhir yang kedua, part kedua ialah 9.50 tolak 9.35 pun 15 minit. Dan yang terakhir sekali perjalanan pulang dia 10.10 tolak 9.50 ialah 20 minit. Okay, perhatikan ini semua dalam minit, tapi unit nak dalam kilometer per jam. So bila you tambah 15 tambah 15 tambah 20, 50 minit kan, tukar kepada jam. Bila tukar kepada jam, 50 bahagi 60, you akan dapat 5/6 jam. So sekarang kita dah ada dua-dua jarak dengan masa. Jarak macam mana nak tengok? Dia pergi 2 km, ini dia berhenti, kemudian dia balik 2 km. So 4 bahagi 5/6, you akan dapat 4.8 km per jam bagi keseluruhan perjalanan. Okay, ni graf yang punya gelung dan berbilang tepi. Jumlah darjah. You kira ada berapa sisi dan gelung. Kira semua sepatutnya akan dapat 11. You darab dengan 2. So jawapan dia A, 22. Okay, ni poligon. Poligon sekata dan poligon tak sekata. Okay, so poligon yang sekata ni yang warna biru, kita kira dulu ada berapa sisi. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N sama dengan 10. Kita boleh cari jumlah setiap satu sudut. Kita cari dulu dia punya sudut pedalaman bahagi dengan jumlah semua sudut. So N sama dengan 10. N tolak 2, 8 darab 180 bahagi dengan 10 sebab kita nak cari jumlah setiap satu sudut. Kita dapat 144. So di sini semua 144. Okey. Kemudian kita ada poligon yang tak sekata yang warna kuning ni. Yang ni N sama dengan 5. Ada 5 sisi. Jadi kita boleh cari jumlah sudut pedalaman. Guna formula yang sama, masukkan. Dapat 540 darjah. Kemudian
kita boleh cari sudut dekat sini 360 tolak 114. Itu kan kalkulator, you akan dapat 216. Sini ialah garis lurus 180 tolak 144. Sudut dalam yang sebelah poligon tak sekata ni ialah 36. Jadi you boleh cari X. Sudut pendalaman 540 tolak 90 tolak 90 tolak 36 tolak 216. X sama dengan 108 darjah. Okay, 27. Unjuran ortogon bagi sebuah prisma. So prisma bentuk dia macam ni lah kalau 3D. Okay. So yang dia bagi kat dalam soalan ni cuma dia punya keratan rentas. Dia kata isi padu ialah 100 cm kuasa 3, tinggi 10 cm. Okay. Cari panjang YZ. Kalau kita tahu yang volume sama dengan luas keratan rentas darab dengan tinggi. So luas keratan rentas kita dah tahu dah diberi 100 cm kuasa 3 dan tinggi ialah 10. So kita boleh cari bukan keratan rentas, volume dia kita dapat 100, tapi kita boleh carilah YZ sebab area untuk segitiga ialah 1/2 panjang darab lebar. Okay, panjang ialah YZ. So masukkan semua, you akan dapat YZ sama dengan 5. Okay, yang ni teori graf Lambe Hill National Park sekarang. So kat mana jarak terkecil, terpendek, you buang yang terpanjang lah. So 26 tambah 20 tambah 24 tambah 15, 85. Okay, 29. Tentukan sama ada luas rantau memenuhi ketaksamaan linear. So yang pertama kita ada macam Y tambah X lebih kurang daripada 8. So yang kedua dah settle, yang ketiga pun dah settle. Jadi bila you tengok yang pertama ni dia mesti kat bawah, yang kedua graf dia kat atas dan yang ketiga graf dia kat atas. Jadi yang sama semua adalah A. 30 S tambah 70 ialah sudut pelengkap 90 darjah, sudut penggenap 180 darjah. Jadi you ada S tambah 70 sama dengan 90, S sama dengan 20. Kemudian untuk sudut penggenap 180 darjah, jadi P tambah 70 ialah 180. Boleh cari P sama dengan 110. Sudut konjugate 360 darjah, R sama dengan 360 tolak 320, 40 darjah lah. Jadi kita boleh cari Q 360 tolak garis lurus tu semua 180 tolak 60, 120 dapat jawapan dia. Okay, Arisa kongsi hadiah dengan Akif dan Aimi. Bahagian Arisa ialah K. Okay, nisbah untuk Akif dan Aimi 2 dan 4. So bila dia buat, dia dapat 180 darjah. Macam ni nak cari? You ambil lah Arisa K bahagi dengan semua 2 tambah K tambah 4 darab dengan 360 darjah sama dengan 180. You boleh selesaikan K. Okay, bawa 360 pergi ke kanan apa semua. You akan dapat 180K sama dengan 1080 bahagi 180. K sama dengan 6. Okay. Satu lagi cara, you tahu yang 180 ni dah separuh daripada 360. Dan jumlah yang Akif dan Aimi buat ialah 6. So, separuh lagi ialah 6 lah. Okay. Kemudian, SMK Geliga, dia ada 2121 kosong base 3. So, kita nak tukar kepada base 10. Cari dulu dia punya position, kemudian tukar dia macam mana. Ambil nombor tu darab dengan base darab dengan position. Dapatlah macam ni. Selesaikan semua. You akan dapat base 10 ialah 210. Yang ni ialah jumlah semua pelajar. Tapi kita cari dulu jumlah pelajar tingkatan jumlah pelajar perempuan. So 40% lelaki, perempuan 60% lah. So you akan dapat perempuan semuanya ialah 126. Kemudian dia minta dalam mana-mana base yang kat sini. Okay, kalau base 2, you boleh cari kat calculator. Base 8 pun boleh cari kat calculator. So, bila tekan calculator, you tengok yang BIN dengan OCT yang warna hijau tu. So, kalau base 8, tukar daripada 126 base 10 akan dapat 1768. 176 base 8 lah. Kalau base 2, 111110. So, salah lah B dengan D. Jadi, antara A dengan C, you kena cari tahu. Macam nak cari tahu, kena kira lah pembahagian berulang.
Untuk tukar kepada base 6, kita kena ambil 126 bahagi dengan base dia lah 6. So 126 bahagi 6, kita akan dapat 21, tak ada baki. Kosong lah kat sebelah dia. Teruskan, baki letak sebelah kanan. Kemudian daripada bawah ke atas 330 base 6. Salah lah. Yang base 7 sama juga, 126 bahagi 7. You akan dapat 18, kosong baki. Teruskan bahagi, you akan dapat baki 4. Kemudian baki 2. So 240 base 7 samalah. Ini jawapan dia. Manakah susunan yang betul bagi proses pengurusan kewangan? Yang ni memang you kena ingat. So yang pertama sekali apa you kena buat is you kena tahu you punya kedudukan kewangan. Lepas tu baru letak goal. Kemudian baru buat plan tu. Kemudian laksanakan. Dan yang kelima, evaluate. 34 yang benar. Yang mana benar? P berubah secara songsang. So dengan punca kuasa 3. Betul lah. Okay, yang B dan C, D seterusnya yang macam ni lah. Okay. So jadi A jawapan dia yang betul. 35. Kos perubatan 25,600. Deductible 1,000. Co-insurance 90%. Maknanya 90% provider akan tanggung, 10% pemegang polisi kena tanggung. Jadi dia tanya berapakah jumlah pembelanjaan perubatan yang perlu ditanggung oleh Puan Rasha. So bila kes ni, first you boleh buat is you ambil dia punya cost tolak dengan deductible. Okay, so cost tolak deductible sama dengan 24,600 lah. So daripada 24,600 ni 90% akan dibayar ataupun ditanggung oleh insurance provider. So bila you buat 90/100 darab 24,600, you akan dapat jumlah yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah 22,140. Jadi berapa jumlah yang ditanggung oleh Puan Rasha? Kita ambil kos selepas deductible ditolak tadi 24,600 tolak dengan tanggungan insurans. Maknanya Puan Rasha tak payah tanggung dah. Tolak dengan 22,140. Kemudian kena tambah deductible lah sebab yang ni yang Puan Rasha bayar. So bila you buat yang ni, you akan dapat sama dengan RM 3,460. Okey, 36. Yang manakah boleh didarab? So yang ni yang boleh didarab hanya apabila dia punya laju dan baris sama. So yang A salah, yang ni kita ada 2 baris dan 1 laju. Darab dengan 1 dengan 2. So betul lah B. Okay, yang ketiga macam baris dan laju yang you dapat tak sama N dengan M. Sama juga dengan D. Okay, jawapan dia B. Manakah nilai yang mungkin bagi A? Confirm A mesti negatif. Sebab apa? Sebab dia muka masam. Dan untuk nilai A lagi, apa lagi ni perlu buat? Kalau makin besar nilai A, makin lebar. Tapi you tengok, yang GX ni dia makin kecil. Maknanya dia perlu lagi kecil lah daripada 3. So jawapan dia C. Ini 2 kilogram buah tembikai. So 2T tambah 2.5 E sama dengan 21 ringgit. Kemudian 1.5 E tambah 3T sama dengan 18. Okay. Yang ni memang tak ada proses penghapusan. Apa you kena buat is dia punya proses penggantian. You carilah mana-mana salah satu. Cari T. Kemudian macam ni I ambil daripada yang persamaan nombor 1. Okay. So masukkan persamaan nombor 3 ni ke dalam nombor 2 lah. Jangan masuk yang nombor 1. Okay, masuk nombor 2. So you akan dapat 1.5 tambah 3. You gantikan T yang you dapat daripada persamaan nombor 3 sama dengan 18. Okay, you selesaikan 1.5 E tambah ini kita ada 3/2 dalam 21. You akan dapat dalam 31.15. 31.5. Kemudian tolak 3/2 dalam 2.5. Negatif 3.75 E sama dengan 18. Okey. So ini kumpulkan yang E 1.5 tolak 3.75.
Dia akan dapat negatif 2.25E sama dengan 18 tolak 3 plus 1.5. E sama dengan negatif 13.5 bahagi negatif 2.25 sama dengan 6. So, kalau you tengok jawapan dia dah ada dah. A. Tapi kalau you nak cari juga tembikai pun boleh. You masukkan E dalam mana-mana salah satu persamaan. Cari nilai T. Jadi T sama dengan RM3. 39. Yang pernyataan yang palsu. A betul, B betul, C semua pelaburan berisiko rendah. Salah, ada yang berisiko tinggi. String mana paling kuat? Kita ambil dia punya berat bahagi dengan pemanjangan. So P berat dia 4 gram bahagi 40 cm, kita dapat 0.1. Yang ni 8 bahagi 40, 0.2. Yang ni 8 bahagi 30, 0.266. Yang S 8 bahagi 10, 0.8. Jadi makin tinggi makin kuat. S. D jawapan dia. Okay.